menjadi salah satu pasukan favourite untuk kategori bawah 21 tahun. Manakala untuk Penang Ladies di bawah urusan Puan Razlinda binti Sapri, Ketua Jurulatih Khairul Masri bin Matnur, bantu oleh tim doktor dan fisios Muhammad Arif Reza bin Yusuf, Nur Alia Natasha, itu juga dengan Nur Nasuha binti Zakaria, Balkis Aziati, juga ada Nurul Ain Syafika, Nurul Najwa Hanim, Nurul Syafika Aliyah, Nurul Aina bin Ashar, Siti Nur Suryani binti Amatarnika, Safia Diana binti Sabri, Nur Haliza binti Ismail, Nurina Batrisa binti Abdul Rahim, dan juga Nur Maisarah binti Zamri. Mulakan perlawanan kedua hari pertama kategori Women's Under 21. Jadual besar hari pertama menandakan perlawanan-perlawanan mula 8.20 pagi sehingga akan tamat untuk sesi pertama awal pagi pada jam 11.40 pagi. Dan kita akan berhenti rehat agak lama untuk hari pertama ini, akan bersambung semula pada pukul 3. Memandangkan hari inilah hari Jumaat. Berhenti untuk solat Jumaat sehingga perlawanan bermula kembali pukul 3 sehingga 6.25 petang di hari yang pertama. Di hari kedua akan melibatkan juga perlawanan kategori, masih lagi di kategori kumpulan pada sesi awal pagi sehingga pukul 12.30 hari, dan akan dimulakan dengan hari kedua selepas rehat dengan perlawanan-perlawanan kalah mati pada hari kedua selepas rehat, mula dengan Men's Open untuk 9 ke 11 placing, dan seterusnya pada hari terakhir kejohanan akan dimulakan dengan Women's Under 21 Semi-Final Plate dan juga Men's Under 21 Semi-Final Plate, kemudian Women's Open Semi-Final Plate dan juga Men's Open Semi-Final Plate dan Cup. So semua perlawanan-perlawanan Semi-Final Plate dan Cup untuk semua kategori akan dapat kita saksikan pada hari ketiga. Dan untuk penonton-penonton di luar sana di mana jua anda berada, khususnya di area Ipoh, di area Ipoh ini, jadi ramai-ramailah dapat kita datang untuk masuk ke dalam ataupun meramaikan ataupun menonton Kejohanan National Sevens 2022 daripada dua venue. Jika anda berdekatan dengan Kem Gua Permai di Ipoh, bolehlah menuju ke Padang Rugby 23 RAMD. Di sana telah disiapkan kategori Senior Women dan juga Men's Under 21. Manakala jika anda lebih berdekatan dengan Stadium Rugby Perak di Ipoh ini, bolehlah datang ke sini untuk menonton kategori utama Senior Men dan juga Women Under 21. Belum, masih lagi ada skor di antara kedua pasukan ini, Labuan dan juga Pulau Pinang. Sangka Labuan akan memakai jersey berwarna tradisional mereka, merah, biru dan juga kuning. Manakala untuk pasukan Pulau Pinang memakai jersey berwarna putih. Seronok sebenarnya melihat perkembangan pasukan-pasukan, especially untuk kategori bawah 21 tahun, dengan larian utama dilakukan oleh pemain berjersey 6 untuk Labuan. Dan Fahana binti Ramli gagal dikejar oleh pemain-pemain Penang untuk catatkan try pertama di dalam perlawanan ini, separuh masa yang pertama. Anda yang baru-baru masuk, bolehlah kongsikan siaran kami ini yang dibawakan live di Facebook Malaysia Rugby Union. Malaysia Rugby membawakan kepada anda selama 3 hari berturut-turut untuk kita sama-sama berkongsi kemeriahan National Sevens 2022 yang kali terakhir
dipertandingkan pada tahun 2019. Banyak lagi kalender rugby atau kejohanan rugby yang ditawarkan oleh Malaysia Rugby sepanjang tahun ini. Selepas daripada ini, sudah tentu kita kena menumpukan perhatian kepada 15 side. Orang selalu tanya bilakah National Sevens akan dianjurkan, bilakah Piala Agong akan dianjurkan. Itulah mulakan jadual bulan Julai 2022 dengan johanan A ni. Pada anda yang baru saja masuk, bolehlah tulis ataupun menulis di ruangan komen yang telah disediakan. Mungkin berkongsi di manakah lokasi anda berada pada pagi ini. Sedia maklum ramai yang sama ada sedang berada dalam kelas ataupun sedang bekerja di pagi Jumaat. Harapan lebih ramai lagi akan menonton di hari bermula hari kedua dan juga hari terakhir. Lampu jalan sedikit flat ball daripada Pulau Pinang, tapi pemain ini terpantas oleh nombor 13 untuk Pulau Pinang. Tunggu sikit besar Nur Ain Syafiqah binti Zuriaman Yazri, bawa pasukannya naik masuk ke dalam pasukan pertahanan Labuan. Ke sebelah kiri terus saja mencari Nur Alia Natasha, main kecil yang berpengaruh begitu besar dalam pembentukan pasukan Pulau Pinang. Tindak selaku scrum half. Dibenarkan oleh pengadil. Sayang sekali siri serangan daripada yang dimulakan oleh Nur Ain Syafiqah sebentar tadi, tak disambung di hujung sini oleh Nur Ain Natasha. Sangkut untuk turnover kembali kepada Labuan, menguasai permainan dengan mendahului di separuh masa pertama dengan 7 berbalas kosong. Lisa Ditis dengan suara kurang jelas. Saya dah cek telefon saya, sungguh jelas. Gangguan di peranti anda. Sebelah kanan kali ini Labuan untuk cari try yang kedua mereka. Gerakan di bahagian tengah dimulakan, offload bijak sebelah kanan. Pantas larian pemain ini, satu support yang bijak ke hujung, cari main nombor 8 itu Nur Natasha Hidayah Nordin. Sedikit saja lagi pick up cuba lakukan oleh pemain Labuan untuk menambahkan mata. Harus melepaskan pemain di hujung sini. Lagi pick up, sudah pun begitu hampir tapi tidak berangkat oleh pertahanan Pulau Pinang. Ke sebelah kiri oleh scrum half ekstra di hujung sana, tidak mau buat larian sendiri. Berkumpul pemain-pemain Labuan dan juga pemain-pemain Pulau Pinang di tengah padang untuk memastikan pick and go terlepas, tapi akhirnya lepas juga pick and go yang dilakukan oleh Labuan untuk menambah satu lagi try pada pasukan mereka. Tuan-tuan dan juga puan-puan, bersedia sudah pada sini bagi pertandingan seterusnya bagi orang ketiga kategori Johor.
Tamat aksi pertama separuh masa yang pertama di antara kedua pasukan. Labuan mendahului dengan 12 mata ke atas Pulau Pinang untuk kategori Women Under 21. Dengan perlawanan pertama sebentar tadi, jika tuan-tuan baru saja bersama kami, ialah melibatkan Selangor Ladies dan juga Kelantan Ladies, dengan kemenangan catatkan oleh pasukan Selangor dengan mata 36 berbalas kosong. Manakala perlawanan ketiga pagi ini selepas ini kepada peminat-peminat Terengganu Ladies, peminat-peminat Terengganu bawah 21 tahun akan bertemu dengan satu lagi pasukan pilihan, iaitu pasukan Johor. Dan selepas itu barulah akan diikuti dengan perlawanan-perlawanan peringkat Men's Open, dengan Selangor membuka langkah berlawan dengan pasukan Labuan, diikuti dengan Kedah menentang Negeri Sembilan, Johor menentang Melaka, dan juga ATM menentang Putrajaya. Menarik sebenarnya kerana sepanjang tahun ini yang telah kita dibawakan kepada aksi-aksi live di mana-mana saja di sekitar negara, kebanyakannya hanya membabitkan pasukan-pasukan under 19 kebangsaan. Maksudnya pemain wakil negeri 7-11 untuk kategori bawah 19 dan juga bawah 21, kerana ramai daripada pasukan-pasukan ini banyak untuk membuat persediaan terhadap kejohanan Sukma pada tahun ini. Belum lagi kita saksikan sebenarnya aksi-aksi men's untuk kategori Senior Open. Cuma kita tengok beberapa pasukan yang ataupun mewakili pasukan-pasukan kelab mereka. Sangatlah baik dan menarik sebenarnya untuk kali pertama di dalam tahun ini, setelah banyak tahun kita berhenti rehat dengan pandemik COVID yang melanda seluruh negara dan seluruh dunia. Dapat kita bersama-sama melihat bagaimana strategi yang akan dijalankan oleh pengurus-pengurus pasukan di dalam satuan-kesatuan Sukan Rugby Negeri untuk menyusun pemain-pemain Senior Open yang akan bermain di kategori lelaki, yang akan bermula pada jam 9.23 pagi nanti. Seronok juga kita akan melihat pemain-pemain yang akan mewakili Negeri Selangor. Begitu juga dengan pasukan daripada Labuan, Kedah, Negeri Sembilan, Johor dan juga Melaka yang akan main 3 perlawanan pertama dalam kategori Men's Senior Open. Untuk seperti saya ulangi tadi, padang utama ini hanya akan cater hari pertama untuk kategori Men's Open dan juga Women Under 21. Kategori Women Open akan bermain di padang 23 RMD. Hanya jika mereka layak ke peringkat plate, semi final plate ke atas, mereka akan bersama-sama dengan kita join kita di Stadium Rugby Ipoh ini pada hari ketiga nanti. Jadi itulah cuba sampaikan untuk Malaysia Rugby penerangan dan juga penerangan ringkas dan juga keterangan kejohanan National Sevens pada tahun ini untuk kemudahan peminat-peminat rugby di seluruh negara di mana jua anda tak ada. Jadi terima kasih ucapkan kepada penonton-penonton yang sudah mula menerangkan kepada peminat-peminat yang baru saja masuk tentang atau cara perjalanan kejohanan National Sevens 2022 pada tahun ini. Terima kasih kita ucapkan, mudahkan urusan penerangan tentang aktiviti-aktiviti yang bakal dijalankan selama 3 hari, penerangan tentang jadual perlawanan, penerangan tentang kategori-kategori yang telah ataupun yang dibawakan dalam kejohanan ini. Sekali lagi ingatkan untuk minat-minat di luar sana, secara langsung dibawa oleh Malaysia Rugby ini akan menunjukkan kategori Men's Open dan Women's Under 21 di Stadium Rugby Perak di Ipoh Perak ini untuk 2 hari yang pertama.
sebelum kita bersama-sama membawakan live untuk empat kategori pada hari terakhir ini. Aksi bersambung separuh masa kedua. Labuan dilihat begitu gah meletakkan mereka selaku pendahulu Pool P yang hanya dianggotai oleh 2 pasukan. Sayang sekali pasukan ketiga tidak dapat hadir untuk kategori Women Under 21 untuk Pool P. Manakala untuk Pool Q akan ada negeri Terengganu ataupun Hanlang Ladies memanggil diri mereka, disertai dengan Pahang dan juga Johor. Jadual hari pertama akan melibatkan 3 perlawanan kategori Women's Under 21 di sesi awal pagi dan diikuti dengan 7 perlawanan Men's Open seterusnya sehingga kita berhenti lihat pada jam 11.50 pagi nanti untuk solat Jumaat sebelum kita bersambung pada pukul 2.55 petang dengan 3 lagi perlawanan kategori Women's Under 21 dan 7 lagi perlawanan untuk Men's Open untuk kita menamatkan hari yang pertama. Ready. Berako. Biar. Amin Nurin. Mana ni? Aura Stadium Rugby Perak begitu mancar menemani kita sepanjang 3 hari menjalani kejohanan ini. Fasiliti yang ada di stadium ini menjadikannya venue utama pilihan Malaysia Rugby untuk menghancurkan National Sevens 2022. Setelah sebelum ini kita main di Padang Ipoh, mungkin setting adanya stadium rugby Perak ini telah lebih mudah, khususnya bukan saja untuk pihak penganjuran, lebih mudah khususnya untuk cycling, lebih mudah untuk media ataupun lebih baik untuk dibawakan secara langsung dengan kamera angle yang lebih baik, menjadikannya stadium pilihan untuk Tournament Director Tuan Fahmi Jalil milih untuk dijadikan venue National Sevens 2022. Tidak dilakukan oleh pemain Labuan untuk larian pantas di bahagian tengah. Berapa nama besar sebenarnya berada dalam tim Labuan pada tahun ini. Esther Gloria Piangkui, kita ada Nurfana Ramli, begitu juga dengan Jolin Jenisin, semakin matang permainan beliau, dan juga Nur Hazikah serta Lizalina Nisulta, main-main yang akan sejangka membawa Labuan ke peringkat yang lebih jauh dalam kategori Women Under 21. Sayang sekali tiada penyertaan Sabah dan Sarawak. Sarawak adalah pasukan yang kita dah follow lama betul untuk persiapan mereka untuk Women Under 21, tapi mereka memilih untuk tidak menyertai pada tahun ini. Sayang sekali nama-nama seperti Josie dan juga Valerie dan juga Karunisa dan pasti akan kita rindu aksi-aksi mereka tunjukkan persembahan yang begitu cemerlang sepanjang persiapan mereka di beberapa kejohanan yang dianjurkan seperti